وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam ukhuwah pada Al-Fadhil Ustaz dan semua sahabat pencinta ilmu yang dikasihi Allah. Syukur Alhamdulillah kita masih menjadi pilihan Allah untuk duduk dalam majlis ilmu pada malam ini. Moga majlis kita ini dalam redha dan rahmat Allah. Amin. Kuliah maghrib kita ini akan dari saluran Google Meet Gema Nur Iman yang akan dipimpin oleh Puan Hajah Rusniati binti Mansur dan ditakbir urus oleh Ahli Jawatankuasa Gema Nur Iman, akan dipimpin oleh yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Muhammad Nazri bin Haji Mustaqim, Imam Masjid Negara, dengan tajuk kita hari ini Tadabbur Surah Al-Baqarah ayat 209. Bagi menambahkan keberkatan majlis, mohon izin Ustaz untuk memimpin bacaan umul kitab Al-Fatihah dan pahalanya kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarganya dan para sahabatnya, para anbiya, para solihin, alim ulama, guru-guru kita, bapa kita, keluarga kita dan semua muslimin dan muslimat sama ada yang masih hidup ataupun telah kembali ke rahmatullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Bagi meneruskan majlis, saya menyerahkan majlis ini kepada Al-Fadhil Ustaz Muhammad Nazri dan Haji Mustaqim dengan segala hormatnya dan ta'zim. Dipersilakan Ustaz. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So hari ini hari yang agak panjang. Saya mulakan hari pada pukul 4 pagi. 4 pagi siaran kat TV Hijrah, pergi ke masjid, dapat sembahyang zuhur. Lepas tu pergi recording. Start daripada jam 2 petang. Bila sampai, rupanya ada technical glitch. Dia ada benda technical yang dia perlu settlekan lah. So, recording tu hanya boleh start jam 4.30. 4.30 macam tu dah start. Habis jam 5.30. 5.30 sembahyang. Lepas tu baru boleh bergerak balik. Kan? So, dalam pada tu adalah jumpa orang minta tolong, orang minta bantuan, ada orang entah dari mana dapat nombor, tak tahu. Tapi tiba-tiba datang, Ustaz, dah minta tolong lah Ustaz, nak bayar sewa rumah. Saya masuk rumah baru, tapi rumah lama tu dah kena halau. Rumah baru, so kena bayar deposit, begini. Ustaz, anak saya baru lahir Ustaz. Saya pula nak tunggu gaji 15 hari bulan. Nanti saya bayar. So, kita pun bagilah. Kan? Kemudian tadi, bila sebelum kelas tadi, saya sempat baca status dekat Facebook. Ada satu perkongsian daripada seorang wanita usia 23 tahun. Suami dia usia 28 tahun. Wanita tu usia 23 tahun, suami dia tu usia 28 tahun. Wanita ni, dia tak tahulah sama ada dia tak belajar atau tak cukup orang menasihatkan dia. Dia punya idea perkahwinan Islam ini tak payah kenal bercinta lepas kahwin. Okay? Idea dia tentang kahwin dalam Islam ialah tak payah kenal jumpa sekali dua je, bercinta lepas
lepas kahwin. Okey. Apa yang berlaku? Dia 23, suami 28. Dah kahwin, asalnya waktu berkenalan dulu tu, suami dia kata dia bisnes kecil-kecilan. Kemudian dah lepas kahwin, dia cuti semester, baliklah ke kampung. Cuti semester, suami dia tak ikut. Suami dia dekat KL, dia dekat selatan. Kira PJJ lah, perkahwinan jarak jauh. Tiba-tiba, satu hari, dia dapat mesej. Sebelum ni, dia mesej suami dia lambat nak balas. Tapi dia dapat mesej suami dia tanya, awak nak jadi penjamin tak? You nak jadi penjamin tak? Kali-kali suami dia tanya, nak jadi penjamin tak? Nak jadi penjamin tak? Lepas tu isteri dia kata, yang esok I nak pergi cek baby. You nak ikut tak? Lepas tu suami dia balas, makian. Rupanya suami dia berhutang alung 30,000 dan sedang kena cari. Dan dia nak jadikan isteri dia penjamin. Kalau isteri dia tak jadi penjamin, mak bapak perempuan tu jadi penjamin. Ni hutang alung ni. Alung tengah cari. So, dalam keadaan tu, dia cuma nak lepaskan diri. Isteri dia kata, saya tengah ngandung, saya nak cek baby. So, dia kata tak apa, kita jadikan baby kita collateral. Kita jadikan baby kita collateral. Kita bagi orang sekejap je. Laki dia tak fikir apa dah. So, idea bercinta lepas kahwin dalam Islam, ia wujud. Tapi sebelum kahwin, perempuan perlu periksa latar belakang lelaki itu, tanya betul-betul, perlu ada orang tengah. Itulah belajar agama habis. Bila tak habis belajar, dapat masalah macam ni, dia salahkan agama. Konon-konon nak jadi macam Islamik lah. Mana Pak Islamnya kau ni? Engkau jadi fitnah kepada agama. Kerana kebodohan, kesalahan sendiri, kau kata, inilah konon-konon cara Islamik. Ni aku nak marah. Kau nak kata aku bodoh ke, aku apa ke, aku tak kisah. Tapi kalau kau salahkan Islam atas kejahilan diri, tu mendapatlah. Kan? Perempuan sebelum kahwin, dia ada hak untuk tahu latar belakang lelaki tu. Dia kena hantar orang pergi cek upah, private investigator. Pergi cek. Tengok latar belakang dia. Tapi ini semua nanti akan salah apa? Agama. Hui, what a crazy world. Tu hutang 30,000 tu. Ui, dahsyat. Tak, dia belajar kat selatan je. Tak tahu dia orang selatan ke tak. Selatan boleh jadi Australia. Kan? So, dah lah. Kita teruskan pengajian kita. Ayat 211. Ni korang pagi tadi ada tengok TV Hijrah tak? Penat je aku betul-betul. Seorang pun tak tengok. Kan? Ya, skodeng FB bakal pasangan. Ya, kena tengok. Kalau dah solat istikharah macam mana Ustaz? Solat istikharah, kita mohon Allah pilih. Dan ada tak kita nampak tanda-tanda? Kalau tak ada nampak tanda, keep on doing it. Terus buat istikharah. Berapa lama nak solat istikharah? Sejak daripada sekarang. Bila nak kahwin? 16 tahun lagi. Sejak dari sekarang. Bukan bila dah ada calon, saya tak tahu nak pilih mana lah. Itu kau dah pilih.
Itu kau dah kecilkan skop dan ruang. Engkau siapa? Kau dah pilih, lepas tu kau desak Allah, paksa Allah untuk pilih pilihanmu. Ni aku mula marah pula ni. Istikharah ni sepanjang masa. Apa pilihan hidup kita? Apa pilihan hidup kita? Minta Allah pilih. Sebelum lebih susah, baik dia report polis. Kalau dalam keadaan macam ni, report polis. Report polis, minta perlindungan pada keluarga dan anak sebab ada bukti SMS daripada suami. Dan daripada report polis tu, pergi ke Jabatan Agama, minta fasakh. Itu lelaki tak bertanggungjawab. Walhal lelaki tu yatim piatu. Dah lah jadi, apa nama, jadi semacam itu di dunia. Kau tunggu dekat akhirat. Kau tunggu dekat akhirat. Kan? Tah ilmu pula aku malam ni. Tak adalah saja je. So, Salbani Israel kam atainahum min ayatim bayyinah. Allah beri contoh apa terjadi pada umat dulu. Terutamanya dalam surah Baqarah ni yang popular Bani Israel lah, Bani Israel. Menarik ini dalam surah ini Allah hanya tumpu pada Bani Israel. Tak sebut tentang kaum Ad, kaum Samud kan. Kaum entah mungkin sebab apa nama? Ilmu tu mungkin sebab datang bulan kot. Aku pun tak tahu lah. Kan? Tapi begitulah. So, belum mandi kot. Belum mandi. Macam tu lah. Senang kan. So, Sal Bani Israel, contoh dalam surah Baqarah Allah datangkan contoh Bani Israel. Kaum yang terdekat dengan kita. Yang dapat banyak keistimewaan sama macam kita. So, Bani Israel adalah umat Islam pada zaman tu. Tapi mereka tak mahu amalkan Islam dengan sepenuhnya. Maka mereka telah diazab. Yang paling rapat dengan kita Bani Israel lah. So, ayat ni adalah peringatan untuk kita. Supaya jangan jadi macam mereka. Apa yang berlaku? Bani Israel bertanya kepada Nabi mereka. Allah beri contoh perkara yang dah pernah berlaku. Kan, mereka masih lagi berdegil, tak mahu menggunakan sepenuhnya wahyu yang diberikan pada mereka. Dan sepatutnya kita kena belajar. Kita kena belajar dalam surah Baqarah bagaimana mereka, kalau istilah dia tu, cherry picking. Kan. Ingat Quran tak ada ke buat benda tu? Cherry picking. Cherry picking ni dia istilah psikologi kan. Cherry picking. Dia ada lagi yang apa nama? Straw hat. Apa benda entah. Straw hat. Cherry picking. Cherry picking ni apa? Dia pilih mana yang dia nak. Yang dia tak nak, dia tinggal. Itu yang Bani Israel buat. Tapi yang mereka buat, dia tanya, dia bukan tanya pada apa nama, pada Nabi Musa. Dia tanya, apa nama, kejap. Allah suruh tanya kepada Bani Israel tu. Sal Bani Israel. Bukan sa'alah. Sal Bani Israel. Tanyalah kepada Bani Israel. Sal tu arahan dari Allah. Suruh tanya kepada Bani Israel di Madinah. Tanya apa? Kam atainahum min ayatim bayyinah. Okay. So, Nabi diarahkan oleh Allah. Cuba tanya Bani Israel tu. Berapa banyak keterangan-keterangan yang telah kami sampaikan pada mereka? Allah tanya. Suruh Nabi berdepan dengan Yahudi, dengan Bani Israel semacam itu. Pergi tanya Bani Israel tu. Berapa banyak? Berapa banyak ayat-ayat kami yang kami dah turunkan, yang kami beri. Dan wa may yubaddil ni'matallahi min ba'di ma ja'athu. Dan siapa yang menukar
nikmat-nikmat keterangan, nikmat-nikmat Allah selepas dia datang kepadanya. Pertama Allah suruh tanya, berapa banyak nikmat yang mereka dapat? Yang kedua, wa may yubaddil ni'matallah. Tadi kan banyak keterangan-keterangan. Sekarang siapa yang tukar keterangan Allah selepas dia datang susah payah, ja'athu datang susah payah, fa innallaha syadidul iqab. Allah sangat dahsyat, berat azabnya. Bani Israel dia bukan tak terima, dia terima tapi dia ubah. Patutnya diorang dapat diorang dapat hari kebesaran, hari Jumaat, dia nak hari Sabtu. Patut dia tak boleh ambil ikan pada hari Jumaat, dia pasang jerat, ambil hari Ahad. Dia banyak ubah. So kalaulah kita berhadapan dengan Quran dan kita ada pendekatan cherry picking, wow, dia punya akibat dahsyat. Fa innallaha syadidul iqab. Jangan ubah walaupun ayat itu kena batang hidung kita. Dan bila kita baca begitu, katalah satu ayat ni terkesan dengan kita, sangat kena dengan hidup kita, tidak ada buat mungkin kesalahan bentuk macam tu ke atau apa saja yang berkait dengan ayat tu. Maka tak kala kita bersendirian, ada baiknya kita baca semula ayat tu. Dan kita lihat dalam-dalam. Ni sendiri-sendiri. Jangan bawa orang lain, bawa sekampung nanti tak jadi apa. So, apa yang boleh dibuat waktu tu? Lihat dalam-dalam. Oh, yang besar pula. Tak faham. Okay. So, bila lihat dalam-dalam, apa perlu dibuat lagi? Cuba keluarkan air mata kerana Tuhan. Cuba keluarkan air mata kerana Tuhan. Sebab salah satu golongan yang dapat naungan di hari kiamat nanti, di hari akhirat nanti ialah mereka-mereka yang mengalirkan air mata mengingat Allah ketika mereka sorang-sorang. Itu kan peluang. Itu peluang tu. Peluang untuk kita dapat dapat perlindungan. 765-987. Peluang untuk kita dapat perlindungan dari Allah. Free Allah bagi. Daripada 7 golongan, salah satunya ialah bila dia ingat Allah, dia mengalirkan air mata. Sorang-sorang dia. Sebab kalau buat depan suami tak jadi. Buat depan anak, lagilah kita segan. Buat depan tuan-puan. Kan saya nak nangis depan tuan-puan. Kan? So itulah gunanya ayat-ayat macam tu. Jangan jadikan ayat Quran ni musuh. Tak naklah ayat ni asyik menekan aku je. Tak. Gunalah ayat tu supaya melembutkan hati. Tak, bila kita nangis, hati kita akan jadi lembut, makin lembut. Bani Israel gagal jadi macam tu sebab mereka ada ego yang tinggi terhadap ilmu. Mereka rasa mereka pandai. Nabi Musa pun bukan label mereka. Kan? Mereka rasa mereka bangsa yang terpilih. So, bila ego tinggi, apa dia kisah tentang pandangan orang?
pandangan Tuhan pun dilanggar. So jangan ubah ayat Quran, kita belajar untuk terima. Betul, mula-mula kita berhadapan dengan Quran, macam-macam kita rasa. Kan kalau tadi ada persoalan pagi tadi, dia sebut tentang kalau orang tu tak berubah, dia takut nak berhadapan dengan Quran. Takut-takut dia tak dapat nak terima realiti. Saya bagi tahu, baguslah terima realiti. Kan? Sekurang-kurangnya, Quran itu lambat laun akan melembutkan hati. Melembutkan hati. Tak kala kita berada di hadapan Quran dalam keadaan tunduk dan humble, ya Allah akan tinggikan martabat dan darjat kita. Gitu. So, zuyyina lilladzina kafarul hayatud dunya. Bagi orang-orang kafir, hidup di dunia ini Allah hias untuk mereka. Okay. Kehidupan dunia ini dihiaskan kepada orang kafir. Okay. Sampai di dunia. Kehidupan dunia ini Allah hiaskan buat orang-orang kafir. So, bila Allah hias dunia ni buat orang kafir, kenapa kita nak hairan? Kenapa kita nak hairan? Dekat Malaysia ni 10 orang terkaya, semua Ca. Seorang je Melayu. Yang kau pening kepala, pesan Allah dekat macam tu. Dunia ni Allah hias untuk orang kafir. Engkau nak kafir ke macam mana? Kan? So, kalau tanya orang beriman, dia pernah kisah ke siapa kaya dekat Malaysia, siapa kaya paling dunia? Ada dia kisah? Tak ada. Sebab dia tahu dunia memang tersedia untuk orang kafir. Nampak tak tuan-tuan? Yang orang kata nak kaya sangat tu. Yang orang kata nak kaya sangat tu. Kau nak jadi macam ayat ni kan? Kan. Zuyyina lilladzina kafarul hayatud dunya. Allah memang hias dunia ni untuk orang kafir. Tuan-tuan pernah tengok ke mansion? Mansion ni apa? Rumah-rumah agam. Dia bukan banglo, tapi rumah agam, rumah besar. Artis-artis Hollywood ni, aku kadang jahat juga pergi cari dekat Google Map, kan, cari dekat YouTube, top 10 rumah besar di dunia, ataupun cari juga yang dijual. Ini kerja dia jual rumah-rumah agam ni lah. Ada yang nilai berapa? 70 juta USD, 115 juta USD. Nak tengok apa yang ada dalam tu. Kan, sebab akhirnya kita sendiri buat kesimpulan. Rumah besar-besar nak jalan dari hujung ke hujung penat. Lepas tu tak tahu siapa lagi nak sapu nanti. Rumah kalau bersepak. Kalau tua nanti nak naik tinggi-tinggi pun payah. Ada lift nak maintenance lagi. Tak payahlah. Baik aku rumah teres, tingkat, ada 3 bilik. Dah, kalau anak aku balik, boleh pilih. Seorang masing-masing. So, orang beriman ni tak kisah pun. Dia tak kisah pun. Ya, mungkin kalau beruang, yang itu mungkin beruang. Kalau beruang, mungkin dia nak membeli tu mudahlah. Kan, nak apa je boleh capai. Kan, orang nak minta bantuan je boleh bagi. Macam tu. Tapi untuk dunia, untuk kekayaannya, maka Allah memang buat untuk orang kafir. Yalah tuan-puan, takkanlah kita tak ada rasa kesian
pada orang-orang kafir ni? Tuan-tuan kesian tak pada orang kafir? Kesian. Hidup ni dah lah tak panjang. Paling panjang pun berapa? 950 tahun. Kan zaman Nabi Nuh. 1000 tahun zaman Nabi Nuh. Paling panjang pun umurnya 1000 tahun. Selepas tu mati masuk neraka selama-lamanya. Korang tak kesian ke? Kan? Level orang kafir. So, biarlah dia menikmati kesenangan yang sementara ni. Bagi. Satu Allah hias benar-benar. Dunia ni mereka nampak sangat indah, sangat cantik. Tapi apa yang mereka buat selepas mereka dapat dunia? Mereka buat wayaskharuna minal ladzina amanu. Mereka pandang rendah, mereka troll, mereka sindir, mereka kutuk, mereka rendahkan orang-orang beriman. Benda ini berlaku, tuan-tuan. Berlaku. Banyak pekerja-pekerja Muslim yang bekerja di dalam Malaysia yang tak dapat peluang nak solat Jumaat sebab bos tak bagi. Alasannya itu solat boleh kasih you kaya. Itu solat boleh kasih you kaya. Wa yaskharuna minal ladzina amanu. Orang tu cuba nak jaga iman. Tapi disindir macam tu. Allah dah bagi dia perniagaan. Dah bagi dia rezeki. Tuhan kepada orang yang disindir ni, dah bagi dia macam-macam. Orang tu nak sembah Tuhan tu, dia tak bagi. Banyak. Waktu saya jadi UKK Jakim tu banyak. Saya terima email minta Jakim buat sesuatu. Tapi apa yang kita boleh buat? Pergi panggil syarikat tu. Tak, Jakim tak ada kuasa nak panggil orang. Melainkan kalau dia ada union, kesatuan sekerja, cukup ramai orang Islam, dan dia perjuangkanlah. Terutamanya institusi perbankan. Dahsyat tak? Ini realiti. Allah bagi tahu sebiji berlaku ni. Sampai sekarang. Ini bukan kisah silam. Ini bukan sejarah. Ini benar-benar berlaku. So, walladzina taqaw. Alamak. Okay. Walladzina taqaw fawqahum yawmal qiyamah. Fasa pertama, Allah kata orang kafir, dia dihias di dunia. Dia memandang rendah orang beriman. Okay. Sekarang ni kedudukan orang kafir di atas. Dia memandang rendah orang beriman. Okay. Kemudian Allah kata, daripada golongan orang beriman ni, ada yang special, dia menjadi orang bertakwa. Walladzina taqaw, yang bertakwa, fawqahum, berada di atas mereka orang-orang kafir ni hari kiamat. Wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Allah beri rezeki pada siapa yang dia nak tanpa hisab. Dan ayat last ni sangat mengujakan. Pertama tentang rezeki. Ada Allah sebut apa-apa rezeki ke sebelum ni? So rezeki itu balik pada mana? Rezeki itu merujuk pada apa? Wallahu yarzuqu itu. Rezeki itu balik kepada tunjuk pada yang mana? Ada sebut makanan, ada sebut harta, ada sebut kesihatan, ada sebut apa? Tempat tinggal? Tak ada. Tak ada kan? Tapi Allah ada sebut sifat kafir, beriman dan bertakwa.
Allah sudah beri kita rezeki daripada kita tak tahu. Kita dalam keadaan ignorance, Allah sudah jadikan kita beriman rezeki. Daripada beriman untuk naik ke tahap takwa juga rezeki. Kita berusaha untuk jadi bertakwa. Ya, Allah beri usaha, beri rezeki. Dan sekarang rezeki seterusnya ialah bila berada di atas, orang kafir di bawah, orang kafir di neraka, orang bertakwa di atas. Okay, ini level takwa. Orang bertakwa di atas. Apa Allah kata? Yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Yarzuqu juga bermaksud syurga. Dia masuk syurga tanpa hisab. Wah. Ya. Dia masuk syurga tanpa hisab. So, untuk masuk syurga tanpa hisab, kita kena buru takwa. Tidak sekadar beriman. Kita kena buru takwa. Itu ayat ni menakjubkan. Okay, next. Ya, itu rezeki yang sangat bernilai. Okay? Pada level takwa. Pada level takwa. Okay. Kemudian, kanan nas. Kanan nas. Oh, sebelum tu. Orang beriman, orang bertakwa ni. Orang beriman, orang bertakwa ni, dia ni, apa sifat dia? Sifat dia paling utama ialah tak seperti orang Yahudi sebelum ni. Kalau suruh tanya, cuba tanya orang Yahudi tu. Berapa banyak dah ayat-ayat yang kami bagi? Diorang boleh jawab tak? Atau diorang tak boleh jawab sebab dah ubah? Kan? Tapi kalau kita lah kena tanya, bayangkan Nabi ketuk pintu rumah kita. Dan kita buka. Kemudian Nabi tanya, berapa banyak ya ayat-ayat yang Allah turunkan buat kamu? Apa kita nak jawab? Wow. So, soalan-soalan yang menusuk macam ni, kita boleh guna ketika kita sendiri memandu mungkin. Tanya berkali-kali dalam banyak-banyak ayat Quran. Semua ke aku dah faham? Atau sebilangan kecil atau sebilangan besar? Apa pula beza aku dengan Yahudi tadi ya? Kan? Ha. Gitu. Oh, apa fungsi Menteri Agama dan JAKIM? Okey. Nanti saya jawab kat ujung, okey? So, yelah macam tak jauh beza kan? So, bila balik ayat atas pula, Allah dah bagi tahu ciri-ciri. Orang Yahudi ni macam mana ke, dan di bawah Allah sebut tentang orang beriman dan bertakwa. Dia ada satu level lagi, another level selain daripada beriman. So, kita kena buat sesuatu tentang Quran, tentang sunnah. Begitu. So, kanan nasu ummatan wahidah. Oh, sebelum tu, saya terus jawablah macam ni. Okey, untuk sektor hotel, penerbangan, perbankan, semua sektor ni dia ada menteri masing-masing. Dia ada menteri masing-masing. So, apa yang Menteri Agama boleh buat ialah dia cadangkan kepada menteri berkaitan
untuk perturunkan arahan kepada syarikat tersebut. Sebab syarikat tu anak orang lain. Anak orang lain. So, kalau kita terus tegur syarikat tu, itu anak ngadu pada bapa. Kalau dia ngadu pada bapa, okey lagi kita boleh terus direct dengan bapa dia. Itu pun kalau bapa dia Islam, faham konsep tu. Kalau bapa dia juga non-Muslim, jadi Islam, how? So, apa fungsi tangan kita memangkah undi? Yang kita kata, tak kisahlah Ustaz, dia Muslim ke non-Muslim, yang penting dia baik. Okey. Teruskan. Teruskan. Itu. Dia perlu tahulah hierarki kerajaan persekutuan ni. Dia ada rumah masing-masing. Kita tak boleh nak bulldoze macam tu. Melainkan kalau dia terus direct kepada QPEX. QPEX ni apa? Kesatuan Pekerja. Dan QPEX lazimnya dia ambil kisah tentang hal ehwal kebajikan pekerja. Pada QPEX lah. Dah ada saluran. Pada JAKIM tak boleh buat apa. Lagi-lagi kalau kata yang berlaku tu dekat mana? Negeri Sembilan. Contoh, Negeri Sembilan. JAKIM mana boleh terus bulldoze ke Negeri Sembilan? Apa kata Yang Tuan Besar? Berlaku dekat Perak. JAKIM mana boleh terus ke Perak? Apa pula kata Sultan Nazrin? Setiap negeri dia ada sultan masing-masing. Kan? Gitu. Dia macam mana nak kata? Di luar mati mak, ditelan mati katak. Macam tu lah. Nak sebut mati bapak dah mati. Mati katak sudahlah. Okey. So, ya, QPEX tu untuk kaki tangan kerajaan. Tapi untuk swasta, dia ada tu, ada di persatuan tu untuk swasta. So, kita adukan kepada saluran yang betul. Lagi satu boleh je bincang elok-elok dengan Tauqir. Sebenarnya. Dan kalau masing-masing ikut kepala masing-masing, memanglah. Bawalah Tauqir tu. Jom Tauqir minum. Saya janjilah saya buat overtime. Kalau bagi hari Jumaat, saya kerja lebih masalah sampai petang. Kasih peluang saya ni. Win-win situation lah. Boleh bincang sesama dia lah. Kan? Minum ngeteh sama-sama boleh. Takkan bincang pasal solat tak boleh. Bukan kita pergi habis satu hari. Tak gitu. Gitulah. Tukanan nasu ummatan wahidah. Allah bagi tahu bahawa kita ni semua pada mulanya ialah satu umat. Mulanya manusia ni satu umat. Maksud wahidah dekat sini, tauhidnya sama, beriman pada Tuhan yang satu. Lebih-lebih lagi waktu kita di alam roh, semua kita mengakui, tak kala Allah tanya, alastu bi rabbikum, kita jawab, bala. Kita jawab, ya. Kami mengakui. Bala ni maksudnya dengan tegas, ya bahkan. Macam tu. Kalau sekadar ya, itu tak kuat. Tapi exactly tu, macam tu. Bala, exactly. Dan bila Allah kata asalnya umat ini adalah umat yang satu, umat tauhid, maksudnya apa? Bila Allah kata manusia ni asalnya umat yang satu, berfahaman tauhid, maksudnya ialah pemahaman engkar dan enggan tu adalah benda baru. Benda bid'ah yang dibuat.
Engkar tu benda baru. Kalau nak test macam ni. Perhatikan anak kita sejak baby. Bila dia capai umur setahun, 2 tahun. Kan kita nampak dia sangat polos, tulus. Tak tahu menipu, tak tahu membongak. Tak tahu nak cakap yang bukan-bukan. Itulah exactly kejadian awal dia. Kan? Tulus. Macam tu. Dia tak tahu buat apa-apa. Tulus. Tapi bila dia meningkat dewasa, mula berkawan, mula tengok YouTube, mula tengok yang bukan-bukan, perhati bahasa dia. Yang sebelum ni, selama ni kita tak pernah dengar. Kan, kalau hauna tu dia boleh zikirkan bi, babi, babi, babi. Mula-mula bi, lepas tu ba, bi, ba, bi, ba, bi, ba. Hari tu sepanjang saya solat, dia dengan Ulia, kakak dia, duk buat nyanyi, buat lagu. Lagu apa? Lagu Biba. Dari mana dapat? Benda tu baru. So, benda baru ni lah yang nanti merosakkan. Kan? Diorang kreatif. Memang nak sangat sebut binatang tu kan? Nak sangat. Lepas tu sebagai hukuman, saya suruhlah mereka berdua tengok dinding. Sambil nyanyikan lagu tersebut. Sampai kesudah diorang tak nyanyi. Alhamdulillah. Maksudnya, wall treatment tu bagus. Gitu. Okey. So, fahaman kafir ni adalah fahaman yang baru kerana umat Islam pada zaman Nabi Nuh yang kafir semuanya telah mati belaka. Lepas banjir besar tu semua umat adalah Muslim sebab yang selamat semua tu Islam. Yang selamat atas kapal tu semua beriman. Dan hujah yang lain bila sebut kanan nasu ummatan wahidah. Nabi Adam tu sendiri. Kan? Dia dah tentu berakidah tauhid bersama dengan isterinya. Tapi siapa yang datangkan benda baru? Syaitan lah yang duduk bersama dengan manusia yang datangkan benda-benda baru ni, benda bid'ah dalam akidah. Akhirnya muncullah keingkaran dan keengganan. Gitu. So, kerana berlaku benda-benda baru, berlakunya pelanggaran, kan, berlakunya syirik. Asalnya satu, tapi diisi oleh syaitan macam-macam jadi. Anak Nabi Adam pun terpalit. Maka untuk tujuan itu, Allah utuskan nabi-nabi. Faba'athallahu nabiyyin. Allah utuskan nabi-nabi. Tujuannya apa? Mubasyirina wa munzirin. Para nabi, dia punya matlamat dia. Matlamat perutusannya adalah untuk beri berita gembira dahulu. Beri berita gembira dahulu. Kemudian barulah dia bawa amaran. Munzirin, amaran. Dan bersama para nabi itu juga diturunkan kitab, undang-undang. Diturunkan kitab yang mengandungi kebenaran. Undang-undang yang mengandungi kebenaran. Tujuan turun kitab tu liyahkuma bainan nasi fi makhtalafu fi. Untuk jadi hakim, untuk memutuskan perbalahan antara manusia. Liyahkuma bainan nas fi makhtalafu fi, untuk dijadikan hukum
jika manusia itu berbalah. Sebab tu turun kitab. Kan? Sebab tu turun kitab. Asalnya macam mana? Manusia itu bagus. Kemudian dia jadi tak bagus. So, Nabi datang untuk ingatkan manusia yang tak bagus ni, untuk manusia yang bagus dan tak bagus, tentang ada berita gembira. Kemudian beri peringatan kepada manusia yang bagus dan tak bagus ni, tentang amaran. Kemudian diturunkan kitab. Kenapa turun kitab? Untuk jadi hakim. Sebab manusia-manusia ni gaduh. Tengok. Punyalah kita tak appreciate kitab yang kita dapat. Sehingga kita tak tahu kenapa turun Quran tu. Quran tak turun kalau kita tak gaduh. Quran tak turun kalau kita tahu hukum. Quran tak turun kalau kita okey, clear, semua aman damai, tentera, makmur. Turun Quran itu untuk guide manusia. Apa perlu dibuat kalau kau gaduh dengan jiran? Engkau dengan anak kau macam mana nak buat? Kau dengan suami kau macam mana nak buat? Kau dengan apa? Dengan ahli keluarga yang lain macam mana nak buat? Harta yang kau ada macam mana nak buat? So, kalau lepaskan pada manusia, manusia akan ikhtilaf. Ikhtilaf ni apa? Berselisih. Bercanggah pendapat. Akan ikhtilaf. Akan selamanya ikhtilaf. Malah mereka yang berikhtilaf tu, mereka yang berselisih tu, wa makhtalafa fihi, tidaklah yang berselisih itu illal ladina utuhu min ba'di ma ja'atumul bayyinat. Tidaklah yang berselisih itu melainkan dia sendiri sudah dapat kitab, sudah diberi kitab. Mereka sendiri sudah belajar Quran. Mereka sendiri sudah belajar Injil dan Bible. Sudah datang pada mereka keterangan-keterangan yang jelas dan nyata. Perhati sungguh-sungguh ayat ni. Ja'ahum bil bayyinat. Bil bayyinat. Kalau kita rujuk sebentar ayat 211. Bayyinat. Kan Allah suruh tanya pada Bani Israel, berapa banyak ayat kami yang jelas? Yang gaduh ni siapa? Ustaz-ustaz yang dah dapat kitab. Profesor-profesor yang dah tahu agama. Mufti-mufti yang tahu baca. Ini bukan orang awam. Ini level orang besar yang sudah dapat kitab. Baghyan bainahum. Kenapa? Mereka berselisih kerana hasad dengki. Tuan-tuan, itu apa? Itu apa? Ilmu belum cukup untuk menjadikan kita selamat dari bisikan iblis. Usaha kita dengan kita baca Quran, dengan kita lembutkan hati, supaya penyakit-penyakit macam ni hilang, tuan-puan. Itu tujuannya. Mereka gaduh. Kenapa? Baria, hasad, dengki. Dan Allah sebut tak ada alasan lain. Mereka hasad dengki. Wow. Dan menariknya, Allah buat exception. Apa dia? Fahadallahu alladhina amanu limakhtalafu fihi minal haqqi bi'izni. Lalu Allah beri petunjuk kepada orang-orang beriman ke arah kebenaran yang diperselisihkan oleh mereka dengan izin dia. Dengan izin dia. Maksudnya,
orang-orang macam Imam Syafi'i, Imam Malik. Diorang kan berselisih. Ya, berselisih. Ada yang ambil ayat ni, ditranslate macam ni, maka bawa hukum macam ni. Yang ini pula, dia ambil ayat ni, ditranslate macam ni, bawa hukum yang macam ni. Kan berbeza tu, kita nampak berselisih. Tapi Allah kata, orang-orang yang macam ni, mereka berselisih. Kami keluarkan mereka daripada medan perselisihan, kami dekatkan mereka dengan kebenaran dengan izin Allah. Sebab diorang buat tu bukan kerana hasad dengki. Wallahu yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Dan Allah pandu siapa yang dia nak ke jalan yang lurus. Dahsyat tak peringatan ni tuan-tuan, dahsyat. Kita dulu umat yang satu. Lalu kita tanya, kenapa orang Islam tak boleh nak bersatu? Why? Gila jawatan ke apa? Kenapa banyak sangat parti ni? Kenapa begitu? Kenapa begini? Allah bagi tahu punca. Ini punca masalah. Hasad, dengki. Nampak tak? Jis problem dia. So kalau sekarang ni kan musim PRN. Sesekali, walaupun mungkin kita tak minat nak mengikuti secara dekat. Sesekali cubalah ikuti perbincangan dekat Astro Awani ke, dekat Bernama TV ke, tentang komentar dia terhadap calon, terhadap apa prediction pilihan raya. Dan ada tak disentuh tentang macam mana cara kita nak satukan umat masyarakat di Malaysia? Ada tak? Kenapa diorang tak bincangkan benda tu? Sebab diorang pun tak tahu apa punca dan bagaimana nak settle. Diorang pun tak tahu apa punca perpecahan ni dan bagaimana nak settle. Tapi Allah sudah bagi tahu kita 1445 tahun yang lepas bahawa punca mereka berselisih, berpecah ialah baghyan, hasad dengki. Ada banyak sebab ke? Tak, satu je, hasad dengki. Apa pun alasan dia, terus pergi hati orang tu, hasad dengki. Best tak cara Allah bedah problem realiti perpecahan masyarakat. Allah terus go to the detail. Kan? Dan kalau kita tahu punca masalah, so kita akan tumpu macam mana nak handle punca masalah. Tak gitu. Simple tak? Simple. Kalau kita tahu punca masalah, kita tahulah nak cross tuju kepada punca masalah tu dan itu je usaha kita ke situ. Tapi bila tak tahu, maka kita mulalah menggapai-gapai, mencari-cari apa formula terbaik untuk menyatukan hati rakyat Malaysia. Kalau dulu ada Malaysia hadari, Islam hadari. Kemudian satu Malaysia. Kemudian datang pula selepas satu Malaysia, jauh sebelum tu wawasan 2020. Kemudian keluarga Malaysia. Kemudian wawasan kesejahteraan bersama 2030. Kemudian sekarang Malaysia Madani.
Okay. So dengan slogan-slogan tu settle ke problem masyarakat Malaysia bersatu. Habis je duit dibelanjakan. Billion habis duit dan masalah tak settle. Dan bayangkan, Allah akan heret orang-orang ni datang jumpa dengan Allah. Apa yang kau buat? Duit punya banyak macam tu, apa yang kau buat? Tercapai ke? Tak. So, kan? Jeng, jeng, jeng. So, begitulah bentuknya tuan-puan. Kalau kita perhati sungguh-sungguh, kan? Kalau kita perhati sungguh-sungguh, terutamanya kalau kita perhati jam 9.14. So, saya kenalah berhenti dekat sini dulu. Kita akan jumpa minggu depan. Jangan risau, di hari dan waktu yang sama, hari Sabtu. Barakallahu li walakum. Kembali kepada moderator. Nampak tak? Aku tak emo kan? Tak emo pun. Baik Ustaz. Ada Ustaz ada nak buka soalan ke? Kau Ustaz nak pergi mandi? Boleh je nak buka soalan. Silakan para jemaah yang telah mengumpul soalan untuk dikemukakan kepada Ustaz. Dipersilakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Terima kasih sebab bagi ruang buka soalan. Saya minta maaf sebab saya tak balik, tak rest lagi. Sikit, hari ini saya tertarik pada dua perkataan beriman dan bertakwa. Okey, saya cuba renung diri saya sendiri ni. Bila tadi ada sahabat kata tentang isu solat di pejabat lah kan. Bukan menyalahkan majikan, tak membenarkan ada pada sektor-sektor tertentu yang lebih mengutamakan kerja tu berbanding waktu-waktu solat. Sampai tahap kadang tak didahulukan solat. Saya pernah hidup dalam keadaan lifestyle yang macam tu sebab di salah satu stesen TV. Tapi hari ni bila saya berjalan dengan Al-Quran, yang saya nampak orang beriman dan bertakwa ni memang level dia lain lah Ustaz kan. Sebabnya kalau kita mati dalam keadaan bersyahadah, sedangkan kita tak jaga syariat sangat pun, kita diletakkan dalam tetap ada iman. Cumanya tahulah azabnya macam mana atas dosa-dosa yang kita lakukan. Tapi Allah still letakkan kita orang yang beriman lah sebab selagi kita bersyahadah. Itu yang saya faham. Dan bila Ustaz kata takwa ni level dia atas lagi. Yang saya nampak, kalau betul lah saya faham tentang apa peringatan yang dapat hari ni, saya rasa bukan jadi isu saya akan point terus pada JAKIM atau majlis agama tentang saya tak boleh solat di pejabat tu. Tapi bila Ustaz kata why not kita pergi cakap dengan majikan kan, kita bercakap lah dulu kalau betul kita nak jaga amal kita tentang solat tu. Kenapa tak pergi minta saya nak solat, saya nak waktu sekian-sekian saya dulukan solat ke. Dan kalau lah kata majikan tu dia dengan undang-undang dia juga, dia kata no, if you nak kerja you kena ikut dia punya rules. Kalau saya memilih jalan menuju takwa, saya akan berhentilah. Yang saya nampak yang tu lah. Sebabnya kalau terus, saya rasa kesilapan besarnya sebab kita ni suka point terus kepada orang besar-besar. Kenapa tak letakkan syarat macam ni, sedangkan tindakan diri sendiri tu tak ada. Itu yang saya buat dululah. Saya sendiri pun tak ada inisiatif nak jumpa majikan, nak lebih kepada pentingkan solat, tapi lebih kepada dah peraturan kerja macam tu nak buat macam mana kan. Tapi waktu tu memang tak belajar Al-Quran. Maknanya benda tu pada saya hancurnya tentang umat ni bermula dari diri kita sendiri Ustaz. Sebab pertama yang saya nampak diri saya tak belajar Al-Quran dulu. Dan hari ni saya nampak saya ditegur. Benda ni kena mula dari diri sendiri dulu. Baru kita dapat bina jemaah umat yang lebih besar. Betul tak Ustaz? Betul, setuju. Kalau dalam surah Fajr tu, surah Fajr, sekejap saya bukakan surah Fajr. Saya suka rujuk rupanya surah Fajr ni, terutamanya selepas daripada haji. Kan surah Al-Fajr. Surah Al-Fajr, kan dekat sini Allah tanya per individu, hal fi dzalika, pada itu qasamul lidhi hijr. Pada sumpah-sumpah tu tak cukup ke
bagi mereka-mereka yang ada sense, yang ada akal, yang boleh berfikir. Allah tanya per individu. Kerana kalau setiap individu gagal berfikir dengan matang, berfikir macam mana? Berfikir nak ikut syariat ni, maka lambat laun masyarakat dia akan jadi seperti Ad, atau akan jadi seperti Samud, atau akan jadi seperti Fir'aun. Diorang ni asalnya, kan tak ada disebut, asalnya beriman. Daripada kaum Nuh, asalnya beriman. Tapi satu orang dia tak jaga diri. Dan dia akan membiak bergenerasi. Makin lama makin ramai. Dia bukan berlaku tu dalam tempoh setahun, 10 tahun, tak. Beberapa abad. Asalnya satu orang gagal jaga diri, dia berkesan dan impak nanti anak cucu keturunan dia. Dan anak cucu keturunan dia ni mempengaruhi pula orang yang 50-50. Ya tak ya juga. Betul lah tu. Terus. Asalnya tu kita kena bina per individu. Sebab kita cerita Quran ini, kita cerita tentang bergenerasi. Bukan pandang level usia kita, rakan-rakan sebaya kita je, tak. Anak cucu keturunan kita. Apa kita punya tindakan sekarang, keimanan takwa kita akan berkesan besar kepada keturunan kita. Gitu. Kalau kita nak harapkan orang lain, tak apalah, dia jaga aku, tak. Jangan gitu. Jangan gitu. Tadi ada seorang anak muda. Dia tanya, Ustaz, saya sayang betul mak bapak saya, Ustaz. Saya takut kalau dia mati dulu lah, Ustaz. Saya nak buat macam mana, Ustaz? Boleh tak saya doa, saya berharap kalau saya mati dulu berbanding dia, berbanding mak bapak. Saya balas macam ni. Mak bapak engkau dapat engkau lahirkan engkau dengan penuh harapan bahawa engkau jadi anak soleh, nanti boleh doakan mereka bila dah mati. Kalau engkau mati dulu, siapa nak doakan orang? Ya tak, ya juga kan, Ustaz. Baru terpakai akal dia. Begitulah. Kan? Yang kita buat ni bukan hanya beri kesan kepada orang yang sekeliling, dekat dengan kita, tapi juga bergenerasi jauhnya. Wallahu a'lam. Okay. Ada lagi tak soalan? Kalau tak ada, saya nak tutup. Tak ada. Okay, Ustaz. Kita tutup. Alhamdulillah, syukur pada Allah, kuliah maghrib kita berjalan lancar. Allah suruh tanya Bani Israel, siapa yang ubah nikmat Allah, kerana hukuman Allah sangat berat. Dan janganlah ubah ayat-ayat Al-Quran. Al-Quran itu petunjuk bagi manusia menjalani hidup dengan nikmat Allah, bukan hidup berikan yang Allah berikan, hidup aman damai tanpa perselisihan. Moga segala ilmu yang ditadabburkan oleh Ustaz di dalam ayat tadi akan menambahkan ilmu pengetahuan kepada jemaah. Moga kita semua dalam redha dan rahmat Allah. Moga semua umat kembali bersatu, hidup mengikut Al-Quran dan Sunnah. InsyaAllah selamat dunia akhirat. Terima kasih Ustaz. Terima kasih semua jemaah. Saya mewakili Gemah Nur Iman. Mohon maaf zahir batin anda ada sebarang kekurangan dalam majlis kita hari ini. Segala yang baik itu daripada Allah dan yang buruk itu adalah daripada kekurangan kami sendiri. Bagi menutup majlis, mohon Ustaz bacakan doa penutup, tasbih kafarah dan surah Al-As, dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi